Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Satu masalah yang jadi keliru di dalam masyarakat kita yang tak dapat tak boleh nak buat, orang awam tak boleh buat keputusan, iaitu masalah kita, iaitu masalah hadiah ataupun pemberian daripada pencalon wakil rakyat. Wakil rakyat kita panggil semua tu dipanggil wakil rakyat lah. Baik soso pun wakil rakyat, soco pun wakil rakyat, omboco pun dia panggil wakil rakyat semua. Kerana kaedah politik dengan cara demokrasi ni, dia kena mari pada rakyat. Bila apa saja nak jadi pemerintah, dia kena wakil daripada rakyat. Malaikannya ada yang diistisna yang tertentu, seperti raja negeri ke, dia kena daripada pihak pemerintah, latih terus tu. Kebanyakannya daripada wakil rakyat lah, daripada Nayu Perdana Menteri, semua tu daripada rakyat semua. Jadi bila pencalon untuk jadi wakil rakyat ni beri barang kepada kita, hadiah barang kepada kita, ada apakah hukumnya? Itu jadi soalan. Jadi kita maklum bahawasanya bila kata pemberian, beri ni dia bukan boleh kita nak hukum selalu. Sebab dia, kalau kita mengaji, dia ada ilmu mantik, nama dia kulli, dia panggil. Kulli maknanya satu perkataan yang dikata di atas benda banyak, yakni masuk di bawah dia beberapa afrad yang banyak. Semacam kita kata binatang. Bila binatang ni kita nak hukum, kata apa hukum kita makan binatang? Binatang yang dismulah misalnya, tak boleh nak jawab lagi, kerana binatang tu dia masuk gajahnya, dia masuk babinya. Kalau kata halal, bila mana babi halal, mana gitu, dia panggil kulliyah, dia panggil jenis, dia panggil jenis. Bila jenis ni kita tak boleh lagi, kita kena berjadi tentu dia dengan pasal dia. Jadi khusus. Asal pala tu kulli, bawah tu juz'i. Juz'i dia. Jadi juz'i dia. Bila kata sujud, apa hukum sujud? Nak hukum tak boleh lagi. Sujud kepada Allah ke, sujud pada tokoh ke, sujud kepada manusia ke. Begitulah. Maka pemberian ni ulama kita, Imam Nawawi rahimahullahu taala, di dalam kitab Minhajut Talibin, dan ulama yang masyarah dia daripada Imam Ramli, daripada Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah, Imam Syekh Khatib Syarbini di dalam Muni dan upamanya, ambil huraif kata Imam Nawawi. Jadi bila beri ni dia ada beberapa bagai. Boleh buat kesimpulan dengan cara ringkas. Beri ada nama sedekah, ada beri nama dia hadiah, ada beri dia panggil heboh, ada beri yang dinama orang panggil riswah. Pak perkara kita kena beza definisi takrif pak ni, baru boleh kita boleh letakkan hukum lah. Jadi beri, bila beri dengan tidak ada tukaran, tak ada tukar gopo, pakai beri betul-betul, itu dia panggil heboh. Dia panggil heboh. Heboh dengan mana wahba, dengan mana masdari dia panggil. Ada heboh dengan mana ismi, iaitu dengan mana pemberian tu. Misalnya saya beri telefon ni kepada Baba Ghazali, saya beri ni dia panggil masdari. Telefon ni dia panggil heboh dengan mana isim masdar, dengan mana benda pemberian ni, pemberian ke? Pemberian. Maka heboh pak perkara ni begitu belaka maknanya. Ada makna hak buat, ada makna benda tu. Sedekah dengan makna masdari tasadduk, iaitu kita beri dengan jalan sedekah. Benda hak kita beri tu dia panggil sedekah juga, tapi hak tu dengan makna isim masdar, dia panggil benda yang disedekah. Betul, kita boleh panggil belaka dia tu sedekah banyak. Apa sedekah banyak? Dia buat sedekah beri banyak,
bagi hak dia sedekah banyak pun boleh. Ni ni sedekah Bapa Ghazali kepada saya ni, boleh juga dia panggil. Jadi kalau beri dengan tak ada tukar ke apa, tak ada tukar, dia panggil heboh nama dia. Tak ada mengharap balasan. Itu tak tukar. Harap tak harap suku lagi. Macam kita tak tukar ke apa. Macam kita pergi ambil saka di biksi, kena tukar dengan duit. Kalau tak tukar tak weh. Alah gitu tak panggil heboh. Ya. Walau mulut heboh pun. Misalnya Abang Ghazali, ni saya nak bagi cicing pada Abang Ghazali satu, tapi syarat kena bagi je pada saya. Abang Ghazali bagi sedekah je. Itu nama panggil saja heboh. Hakikatnya dia panggil heboh bisawab, hukumnya jual beli. Hukum jual beli. Kalau benda reba, ada reba, kena meraihkan syarat-syarat reba. Bukan dia kira betul-betul mulut terbaik. Dia kira betul hakikat akad dia. Bila kena pada kaedah al-ibrah bil maqasid. Bil maqasid dia panggil. Tengok kepada tujuan dia. Tengok kepada makna dia. Tengok pada maksud dan makna. Tengok pada dia panggil apa wakil dia tu. Tu dia panggil heboh. Kalau beri saja-saja tu dia panggil heboh lah. Maka daripada heboh ni terbit jadi sedekah, terbit jadi hadiah. Kalau kita beri tu dengan tujuan kita kosak nak kepada pahala, kosak nak berdekat diri dengan Allah supaya Allah kasih, ataupun kita beri pada orang hak berhajat, nama dia sedekah. Hukum dia panggil sedekah. Barang hak kita beri tu pun dia panggil sedekah, kita beri tu pun dia panggil sedekah. Tapi sedekah hak kita beri dengan cara ilmu dia panggil sedekah dengan mana masdari, dengan mana tasadduq. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Lepas sedekah tu boleh pakai dua. Ada pakai dengan mana tasadduq, ada pakai dengan mana al-mutasaddaq bih. Benda hak kita sedekah dengan dia, itu dia panggil makna ismi. Benda yang disedekah. Kalau kita beri dengan jalan nak ikram, nak memelia, nak membesar kepada orang kita beri, itu nama dia hadiah. Ini ketiga. Saat ni heboh, sedekah. Apa raya lain ini yang tiga. Yang tiga nama hadiah nama dia. Bagaimana hadiah? Hadiah ni kita pada kebanyakannya, tapi bukan syarat. Kita bawa barang pergi beri kepada, bawa pergi tuju kepada orang hak kita nak beri. Dalam hati kita niat nak memelia dia, nak besar dia, nak menghormati dia. Seperti kita bawa saka, bawa pisau pergi rumah tok guru itulah. Kita tak ada niat apa, niat nak besar dia kerana guru kita. Kita bawa pergi kepada rumah orang-orang besar. Kita nak menghormati dia, nak besar dia. Tapi di dalam fiqh kita bukan syarat kena bawa pergi. Asalnya hadiah tu dia bawa pergi begitulah. Fiqh kita tak bawa pun tak apa. Beri kerana nak besar dia, nama dia hadiah. Nabi kita berarti kelih kepada semua saat ni apa dia. Jadi buat teh sama ya. Buat sama benda tu lah beri. Tapi kapan ia masuk dengan beza dia dengan tujuan. Nak berbeza nama ke nama. Ya. Duk di niat, duk di maqasid benda tu. Maqasid kita buat tu. Maknanya kalau kita beri tu kerana nak besar pada dia, nak hormat pada dia, nama hadiah. Nabi kita diharam di atas dia sedekah. Terima sedekah, dia tak makan sedekah, haram. Kerana hak ni untuk manusia rendah-rendah sedekah. Sebab itulah Nabi diharamkan atas dia terima sedekah, sebab Nabi cukup tinggi dah. Ya. Apa lagi kita nak pergi sedekah dia supaya dia tinggi. Sebab galik sedekah dia sedekah pada orang berhajat dia. Orang panggil safalah, orang hak rendah-rendah ya. Tapi sama ya. Nabi bila orang beri pada dia, kalau dia tanya atas nama apa ni sedekah, ada dia tak boleh sedekah. Orang tu hadiah. Ya tak apa kalau hadiah. Itu maknanya beza di antara sedekah hadiah. Kalau dia beri tu juga, supaya nak membatalkan hak. Beri kerana nak
membatalkan hak dia. Benda ni benda hak dia. Hak bagi seorang, tapi supaya tak boleh kepada seorang tu. Barang ni tentu boleh kepada orang ni dah di dalam bergurau misalnya. Dia pergi bayar duit pada hakim supaya hakim kata tak boleh, dia boleh kepada orang bayar duit ni. Dia panggil li ibtali haqqin lagu tu. Lagu tu nama dia riswah. Ataupun li ihqaqi haqqin pun nama riswah juga. Supaya nak menghasilkan hak kita. Tapi bila nak menghasilkan hak kita itu dia panggil haras belah orang ambil. Kalau kita tak bagi, tak boleh hak kita. Kita bayar juga pada hakim supaya nak beri betul, sebab ni hak kita betul-betul. Nampak hakim ni nak sengit, nak pergi lain. Kita bayar duit pada dia, nama dia riswah yang diharam di atas hakim terima. Kita boleh kerana untuk kita nak sampai kepada hak kita. Dan ulama kita hak semasa di hari ni pula, dia panggil kita ni, rakyat ni nisbah cara pemilih ni, cara milih ni, dia panggil pada makna hakim. Kerana kita boleh pilih, ada hak untuk nak menentu orang ni, nak bagi hak kita orang ni untuk jadi wakil kita. Pada makna hakim. Mana bila seorang pencalon beri ni bertujuan dia ke apa? Tujuan dia untuk nak menekankan kita supaya kita pilih dia. Supaya kita apa dia panggil, supaya kita tak ada hak nak pilih lah, satu jalan saja. Maka nama dia di dalam istilah politik dia panggil jual suara ataupun beli suara. Maka ulama kita hukum kata itu masuk di dalam riswah juga, beri kerana tu. Kerana menekankan, ada tujuan menekan untuk tunai kandak dia panggil. Bukan kata beri kerana nak pahala. Bukan beri kerana nak besar. Beri supaya nak tekan kita turut nak dia. Aku nak lagu ni. Lagu tu dia panggil riswah. Misal kata buat kalau apa ni? Apa? Lupa lah kan. Kejut suara. Kejut suara tu. Jadi kadang-kadang apa ni, dia ambil tapi tak ubah kali. Misal kata kita ambil tapi kita tak bubuh, kita tak turut kehendak dia. Maka hak ni adakah orang panggil apa ni, riswah juga kerana kadang-kadang ada juga keliru kita. Tak apa, kita ambil hak ni, hak kita ada, kita nak pilih siapa pun boleh. Jadi kalau kita ambil dengan kita tak ada bubuh, kita boleh ada hak kita, boleh jadi dua kali. dua kali. Satu riswah, yang kedua menipu. Dia panggil dua kali, double. Maknanya kita berjanji dah, aku nak bubuh mu, tak apalah. Tapi bila pergi buat sungguh, kita tak ada pilih dia, pilih hak kita nak sungguh. Jadi dua kali kita supaya nak bab mengupak itulah. Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Kita sebut kepada saudara kita benda hak dia benci. Sahabat tanya, "Pa dia sungguh?" Misal kita tahu dia tu orang bohong, dia tu penipu. Dia pembohong sungguh, dia penipu sungguh. Mengupak kau lagu tu. Nabi kata itulah makna mengupak. Pa kalau dia tak sungguh, kalau tak sungguh jadi kita buat bohong di atas dia, jadi dua kali. Jadi dua kali kita kerja dosanya. Satu kata benda hak dia benci. Yang kedua kita buat bohong pula. Faqad bahat tahu, angka buat bohong di atasnya. Lebih lagi. Jadi dua kali mempaksa apa buat bohong lagi. Ni orang panggil kita ni khianat, orang panggil menipu, sifat muslim jadi menipu. Itu satu segi. Lepas tu apa nak itu sikit, bila kita nampak dah kata dia tu adalah riswah tu, kata dosa besar ke apa, tak ke mana? Semalam kita sebut kan, bila masuk di dalam belak riswah, memanglah dosa besar, kerana kabirah minal kabair. Kerana kaedah ulama kita buat, bila datang dengan kalimah laknat ni memang dosa besar. Kaedah nak tahu hukum dosa besarnya, jangan ada had. Tiap-tiap dosa ada had dia bagi masuk dosa besar. Berzina kena pukul, kena rejek, curi kena kerak tangan, minum arak kena pukul sebab 40 rotan. Tuduh orang berzina kena sebab 80.
Itu dia panggil dosa besar. Tengah daripada dhabit dosa besar disabit laknat di atasnya. Maka riswah ni sabit dia dalam hadis yang sahih, la'anallahu ar-rashiya wal murtasyiyat war ra'isyat. Laknat oleh Allah orang yang memberi riswah, orang makan riswah, orang yang usaha untuk hasil untuk berlaku riswah. Maka itu dosa besar lah, masuk di dalam dosa besar. Dan satu lagi saya nak tambah. Sekali lagi nak dia panggil supaya nak berjelas apa dah. Jadi adakah semua hak orang yang tuan calon ni dia bui tu, adakah diiktibar riswah belaka? Kadang-kadang sepatutnya dia panggil seorang semaya hajat. Semata-mata semaya hajat. Ya sebab kita boleh beza di hari ni. Dia panggil bui dengan bentuk usuh bubuh ataupun bui untuk benda lain. Kalau sebuah kata, kalau kita ukur umum tu dia panggil kena kedak je kalau dia panggil riswah belaka lagu ni. Sebab tu kalau boleh bagus. Ya, molek agak molek. Benda ada hak selit-sepit gak. Mana tafsir di dalam fiqh. Belum pada kat situ saya nak sebut sikit lagi. Saya ada tulis dalam artikel tajuk ni tentang riswah duit pencalon ni. Saya kata boleh kita nak kata ijma' ulama tentang haramnya riswah, haramnya duit pencalon ni. Kerana tidak ada ulama semasa lah ni, tidak ada satu ulama pun yang menghalalkannya. Baik khususnya pusat-pusat perbahasa hukum di atas dunia. Darul Ifta mesti majma' buhus Islamiyah, mesti majma' fiqh hak di Judah, hak tempat dia ambil orang paling alim di atas dunia mari bicara. Apa hukum pemberian ni? Maka semua hukum kata haram, tak ada seorang habuk, tak ada satu majma', tak ada satu Darul Ifta di atas dunia Islam ni hukum kata halal. Sebab tu kata memanglah haram. Kemudian bila dia beri, kita semaya hajat. Ini saya cakap dengan cara nakal sikit lah. Itu beri kepada orang awam. Kalau beri kepada tok guru ni tak jadi riswah. Sebab apa? Sebab kita tengok pada uruf anda dan niat dia. Dia beri pada guru, dia kata tok guru ambil untuk doa supaya saya selamat. Bukan dia beri atas jalan untuk menekan kita pilih dia. Tak ada dia kita kata guru tak ada. Tapi banyak kegi lagu tu. Banyak kegi abah tolong bayar hajat. Tolong bayar hajat, tolong doa. Dia tak ada. Pas dia pun tak support. Ya, tak support. Tak support. Ada perhati keleba kalau orang mai hajat tu orang nak misalnya nak beli sorga. Ya wis mula pula. Ya wis mula. Ya wis mula pula mana kan. Lain sedekah. Ini apa? Ini kata al-adatu muhakkamah. Kaedah kita adat ni dijadikan sebagai hakim. Dia hakim. Bila ada orang semaya hajat, dia beri di atas jalan sedekah. Bila diberi ke rumah ataupun beri biasa 200-100 ni, orang panggil beli di atas tekis supaya turut kandak dia. Jadi kalau kita kata dia beri atas jalan semaya hajat, tak masuk dalam riswah sebab dia tak ada berjanji. Lepas tu hak beri hak biasa tak berjanji ke, hak tu ada hukum nama berjanji, uruf berjanji dah. Sebab jaga kena bubuh ni tanda siap dah. Dia ni siap-siap dah hak tu. Kita buat andai kata dia beri sungguh, dia tak ada nak tekan sungguh, ambillah nak sedekah betul-betul, nak beri betul-betul. Hak tu tak ada masalah sungguhlah kalau lagu tu. Tapi urus kita ada tak lagu tu? Memanglah hak ni kita tanggung. Hak tok guru kita yang dia kata bila kata orang beri halal kita ambil, pencalon beri halal kita ambil, itu kita tanggung. Dia sendiri pengkandaknya kalau beri betul-betul dengan tidak bersyarat. Dan dengan tidak dihukum oleh uruf, tidak dihukum oleh adat, kata bersyarat. Bila adat uruf hukum bersyarat, itu dikira syarat, kira kata bersyarat lah, walau dia pun. Tu dia kita kena dia panggil kembali kepada satu kaedah tu. Bila hak tak boleh nak menentu dengan lurah, tak boleh nak menentu dengan syarak, dia kena menentu dengan adat. Adat yang menentu adat dan uruf. Itu makna al-adatu muhakkamah maknanya.
Dan satu bukti lagi kata benda ni tak molek, benda ni haram. Saya tulis juga, iaitu berdasar kepada kaedah nabawiyah. Nabi kita buat kaedah tentang benda pemberian ni halal ta'ala ataupun benda halal benda haram. Seorang sahabat pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pada dia nak soal lagi, Rasulullah tanya, "Mu mari nak tanya buku kebaikan kah?" Dia kata, "Ya." Rasulullah kata, "Istafti qalbak wastafti nafsak." Mu tanya untuk dapat fatwa daripada hatimu. Hatimu tu jadi mufti. Ya. Al-birru matma'annat ilaihi nafsuk, matma'anna ilaihi qalbuk. Benda baik, benda yang tenang oleh hatimu. Hati berasa tenang, tak ada berasa ragu ke apa. Bila kita buat. Apabila kita buat. Wal ismu ma haka fi sadrik. Benda dosa, benda yang mengganggu, meragu-ragukan di dalam dada engkau. Satu riwayat lagi, wa karihta an yatali'a alaihin nas. Engkau benci bahawa orang tengok, orang tahu. Bila buat ni, lamanya tahu demo. Buat dengan jalan susuk-susuk. Tanda salah, tanda dosa. Wal ismu, tanda dosa. Hati pun tak puas hati. Nabi banyak sosok. Tu nabawiyah, kaedah nabawiyah dipanggil. Maka hak ni cuba buku gambar tengok. Cuba buku gambar kita sedekah. Kita hari ni Bapa Zul dia biasa bagi bekas tu. Kita buku gambar boh dalam poin sebut tak takut ke apa dah. Tak takut kau kotor, tak takut ke manusia tahu. Kau ni nak buku gambar tak boleh. Kena pergi dalam gelak dia panggil. Kena buat di dalam gelak. Tu di antara bukti. Tambah sikit lagi ni kadang-kadang hak sport tuan guru kita jawab tu kita kata ya pun dia panggil pun hukum kata kalaulah betul beli sorok, ia hukum haram. Ya. Ya, itu kalau haram. Haram. Itu ni haram. Beli. Kalau lepas tu pemberian lagu tu dia panggil beli ke tak? Jadi kalau beli haram lah. Kadang-kadang dia ambil apa kata abang kata dipakai Zuhir. Zuhir kata orang boleh makan. Ini pun dia panggil fitnah dia hari ni yang duduk buat. Habis kena pahal sani. Kena haya. Habis itu Abu Hurairah itu nyata je lah. Sekali kalau kira benda tu adalah sama saja. Tidak kata bapa ni kata gini, bapa ni kata gini. Semua bapa tu kata sama aja tuan-tuan puan-puan. Cuma maksud yang kita pegang tu lah. Maksud yang kita faham daripada situ, kadang-kadangnya orang disapa tu jadi tak berapa jelas daripada cara menyampaikan, cara tak teremo dan sebagainya. Jadi pok kita ni tenang kedok hati kita untuk terima benda tu sebab dosa tu besar tuan-tuan puan-puan. Lagi pula kalau kita tengok dalam keadaan dunia hari ni, kita boleh nampak mana-mana negara yang ditimbuh dengan risuah, mana-mana negara yang duk bergaluk gaul dengan risuah, anak cucu kita lambat menjadi masa depan yang baik. Boleh cacen benda ni, cacen. Jadi kita boleh nampak atau kita akan mundur ke belakang semua. Kita nak kalau lagu tu tuan-tuan puan-puan. Jadi benda ni orang panggil natijah daripada laknat Tuhan tu kepada orang yang buat benda lagu ni, maka kita akan pergi lambat. Orang lain pergi jauh dah, Singapura pergi jauh dah. Singapura lah ni cikgu dia tu gaji sampai ke 80-100 ribu cikgu kru. Kita 8 ribu ke 10 kali ganda gaji sebab duk main benda lagu ni. Lagi pula apa? Kalau lah kita rela dan sokang benda ni, maka seolah kita pakat betul bahawa manusia. Maka benda tu lah dia bertarik bala mari kita lepas satu-satu. Hak ni bukan sekadar kata hak maju dak. Masalah orang paling besar pada tu lagi. Kita dunia kena akhir. Agama. Kita yakin kata semua benda tak baik tu datang dengan sebab dosa. Bagaimana jika kalau kita masyarakat kita bakat buat benda ni? Nak keluar lagu mana kita? Baik. Jadi lah ni dia timu kata bila mu nak turun calon ni, soalan pertama duit dia mana? Duit dia mana? Boleh kedok kalau kita nak ukar daripada masalah ni kita tak sah duit. Kawasan kita lah kita kata. Kawasan kita mana? Tak sah makan duit. Jadi tak sah dulu lah masalah. Baiklah, kita rasa bahawa sangat-sangat jelas pak bahagia pemberian duit saat ni yang kita boleh nampak. Maka tuan-tuan puan-puan,
kalau puasa kurang jelas boleh kita ubah balik dah. Hak ni kita hak ngajar pagi ni ya boleh ubah balik. Lepas dah ni kita tengok balik, semua tengok balik dan kita tepuk dada kita sendiri. Allah Ta'ala dia tengok kita dan sebagainya. Benda ni adalah satu benda yang nak tunjuk, nak ukur, nak uji orang beriman dengan orang tak beriman. Itu saja. Jadi kalau gitu ada orang soalan, saat ni soalan jadi berat, hak ni soalan jadi we ngek sikit soalan ni. Soalan masa kita pukul 7 dah. Jadi tuan-tuan puan-puan soalan yang sangat